Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh warga Universiti Kalbu Mukmin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia rahmat, nikmat dan juga barakah darinya, dapatlah kita sekali lagi bersua di dalam grup ini sungguh pun melalui udara. Selawat dan salam buat junjungan besar kita Muhammad Rasulullah, kekasih Allah seluruh sekian alam. Terima kasih diucapkan kepada para guru, para guru terdahulu, serta kepada kedua ibu bapa. Tidak sekali-kali kita lupakan, yang mana tanpa mereka siapalah kita di dunia ini. Ananda Syahril berkalam daripada Bandar Johor Bahru. Jadi berkalam saya pada malam yang berbahagia ini adalah dikarenakan rasa terpanggil untuk berkongsi pandangan, untuk berkongsi pendapat mengenai satu kalam daripada sahabat kita di dalam grup ini yang menceritakan berkenaan dengan perihal Sufi ataupun perihal Tok Sami Buddha yang katanya boleh berjalan di atas air lah, boleh berjalan di atas daun lah. Jadi muslimin muslimat ni dirahmati Allah, sedang pendengar yang budiman sekalian, inginlah saya bertanya sedikit atas kenyataan tersebut. Apakah hebatnya berjalan di atas air? Apakah hebatnya kita sebagai manusia berjalan di atas daun? Cuba kita fikirkan. Jika kita perhatikan dengan mata kita ni, kita gunakan sedikit akal fikiran kita yang tak seberapa ni, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah lebihnya dapat kita berjalan atas air? Cuba kita bertanya. Kita perhatikan batang kayu mati juga boleh terapung atas air. Jadi apakah kita ni nak jadi seperti batang kayu mati? Dah elok-elok jadi manusia, sekarang pergi bertapa bertahun-tahun kononnya, puasa berbulan-bulan kononnya, semata-mata nak jadi seperti batang kayu mati? Apakah itu kelebihan yang kita cari? Apakah itu kelebihan yang kita cari? Kita bukan nak memperkecil-kecilkan orang, bukan nak mempelekeh-lekehkan Tok Sami ke Tok Buddha ke, bukan. Cuma sudah menjadi seolah-olah kebiasaan masyarakat kita ni, kan, suka kepada perkara-perkara yang seolah-olahnya mistik. Kononnya boleh berjalan atas daun lah. Apa lebihnya berjalan atas daun? Apa lebihnya? Sedangkan kita tengok rama-rama juga mampu merayap atas daun. Jadi kalau Tok Sami ke Tok Buddha tu mampu berjalan atas daun sekalipun, tak payah kita lah, rama-rama pun boleh. Apa lebihnya Tok Sami dengan rama-rama? Cuba kita gunakan akal kita yang tak seberapa ni lah, fikirkan perkara-perkara begini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedang pendengar yang budiman sekalian, inginlah saya memperingatkan sedikit, apakah tujuan kita? Apakah tujuan kita belajar ilmu hakikat makrifat ni? Kita belajar ilmu hakikat, kita belajar ilmu makrifat ni bukan untuk mencari faedah, bukan untuk mencari faedah berjalan di atas air.
bukan mencari faedah untuk meniti di atas daun. Apa, jika kalau kita boleh berjalan di atas air, baru nyatakah kita ini bertuhankan Tuhan yang sebenar? Kalau kita tak boleh berjalan atas air tu, maka Tuhan tu tak jadi Tuhan kah? Ha. Jadi apa tujuan kita belajar ilmu hakikat? Ilmu makrifat? Ha. Jadi tujuan kita belajar ilmu ni adalah untuk mencari kaedah, yang bukan mencari faedah. Kita mencari kaedah. Ya. Kaedah apa? Kaedah untuk kembali kepada Allah. Kaedah untuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang daripada Allah, kembali kepada Allah jugalah kita. Ya, kita mencari kaedah untuk matikan diri kita. Sebelum kita mati, kita nak matikan diri kita. Ya, al-mutu qabla anta mautu. Bukan nak mencari faedah berjalan atas air. Bukan nak mencari faedah meniti atas daun. Ya. Kita tak nafi, ya, ada manusia yang mampu buat demikian. Tak nafikan. Namun setelah kita belajar ilmu ni, kita dah belajar ilmu hakikat ni, kita dah belajar ilmu makrifat ni, kita dah boleh parking dah. Kita dah boleh letak dah, ya, segala karomah, segala kelebihan tu kita dah tahu dah kat mana duduk dia. Ya, kita dah tahu dah. Jadi kita tak akan tersangkut. Surah Al-Anfal, surah 8 ayat 17. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Yang bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar ya Muhammad, akan tetapi aku jugalah yang melempar. Ha. Ya, surah An-Anfal, surah 8 ayat 17 kalau tak salah. Jadi kita tak akan tersangkut dengan karomah-karomah ni semua, sebab kita dah tahu dah siapa di sebalik semua tu. Jadi kita tak akan mengagung-agungkan semua tu, sebab kita dah jelas, kita dah faham, kita dah tahu. La tataharraku zaratan illa biiznillah. Tidak bergerak walau sebesar zarah jika tidak dengan izin Allah. Maka batal pandangan kita kepada makhluk, hapus pandangan kita kepada ciptaan, nyatalah kita pada pencipta. Jadi baliklah kita sekarang ini, baliklah kita pada jam ini, ketika ini, saat ini, kepada pencipta kita. Ya. Setelah segala-galanya berjaya kita satukan, ya, setelah berjaya kita wahdahkan, setelah berjaya kita esakan, biarlah kekal ia menjadi esa. Ya, biarlah ia kekal menjadi satu. Tak ada yang lain selain yang satu itulah jua. Syudul wahdah fil kasyrah, syudul kasyrah fil wahdah. Ya, setelah semuanya esa, semuanya satu, jadi siapa lagi yang berkaromah? Allah. Siapa lagi yang terror? Allah. Hilang pandangan kita kepada Tok Sami, hilang pandangan kita kepada jin, kepada iblis, kepada setan, kepada makhluk. Tak terlihat lagi dah kita kepada yang lain, melainkan semuanya Allah, Allah, Allah. Ini kita kata Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ni kita pandai sebut je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi nampak lagi kehebatan Tok Sami lah. Allah Maha Besar ni apa artinya? Besarnya Allah itu sampai tak terlihat kepada yang lain. Kita tak terlihat kepada karomah, kita tak terlihat kepada Tok Sami. Itu artinya Allahu Akbar. Ya. Jadi sekali lagi ingin saya memperingatkan, kita belajar ilmu makrifat ni bukan nak cari faedah, melainkan kita belajar ilmu ni adalah untuk mencari kaedah. Ini kaedah untuk kembali kepada Allah. Ya. Setelah barang yang kita pinjam, kita dah pulangkan, jadi nak diperlakukan seperti apa mahunya sekalipun, itu terpulanglah kepada Tuhan yang empunya. Yang penting kita dah kembalikan. Barang yang kita pinjam ni kita dah kembalikan. Jadi bila kita dah kembalikan, Tuhan yang empunya tu nak membuat apa dekat barang ni, itu dia punya pasal. Nak jadi terror, terror lah. Nak jadi tak terror, tak terror lah. Jangan pula kita nak bersoal.
Sebab apa? Dah memang barang dia, dia punya. Jadi dia punya pasal lah. Dia nak buat apa? Dia tok dalang. Dia nak buat cerita apa, itu dia punya pasal lah. Kita ni belulang kering je. Belulang kering je kita ni. Kan? Tok dalang tu yang menggerakkan. Tok dalang tu yang bagi kita watak. Tok dalang tu yang melakonkan kita. Kita ni digerakkan je. Ya. Jadi kita dah pulang kan dah. Jangan lagi kita nak ambil balik. Jangan lagi kita nak persoalkan. Jadi itu sajalah dulu sekadar perkongsian pada malam yang berbahagia ini. Ya. Sekiranya ada yang condong, ada yang kurang, ya minta tolonglah. Ya tegakkan, ya tambahkan. Kalau ada yang terlebih itu kurangkan. Ya, saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin daripada saya, Syahril yang berkalam daripada Bandar Baru, Johor Bahru. Bandar Baru, Johor. Bandaraya Johor Bahru. Minta maaf. Amin.